Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menerangkan tentang hukum taklifi dan hukum wadai. Jadi bagi hukum taklifi bermaksud yang menuntut adanya perbuatan atau tidak melakukannya, atau ada pilihan antara melakukan atau meninggalkan. Bahagian ini disebut dengan hukum taklifi kerana di dalamnya terdapat unsur pembebanan atas manusia, seperti tuntutan untuk melakukan perbuatan atau meninggalkannya. Adapun unsur pilihan tetap digolongkan ke dalam hukum taklif kerana sebatas bentuk toleransi atau istilah saja. Contohnya adalah hukum mubah yang termasuk dalam hukum taklif. Hukum yang mubah atau pilihan antara mengerjakan atau meninggalkan tentunya tidak berlaku kecuali pada orang yang boleh diharuskan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Jadi hukum-hukum taklifi ini ada 5, iaitu ijab, nadbu, tahrim, karohah dan ibahah. Hukum wadai ialah yang menuntut dijadikannya sesuatu sebagai sebab untuk sesuatu yang lainnya atau syarat atau pencegah darinya. Disebut dengan hukum wadai kerana mengikat dua hal dengan keberadaan sebab atau syarat atau pencegah. Keberadaan sebab atau syarat atau pencegah yang langsung diberlakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dialah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk sesuatu yang lainnya atau syarat untuk sesuatu yang lainnya atau pencegah daripadanya. Hukum wadai terbahagi kepada 4, iaitu sebab, mani', syarat serta sah dan batal. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang hukum taklifi. Baiklah, hukum taklifi ialah tuntutan yang dikenakan ke atas orang mukallaf sama ada larangan, suruhan atau pilihan. Tertakluk di bawahnya ada 5 hukum, iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. Baiklah, insyaAllah saya akan terangkan satu persatu. Baiklah, pertama wajib. Wajib ialah satu perbuatan yang dituntut oleh syarak kepada orang yang mukallaf untuk mengerjakannya sebagai tanda tuntutan yang mesti dikerjakan. Mesti. Kalau tak buat tu kiranya berdosa. Tuntutan itu adalah tuntutan yang putus berdasarkan dalil zanni yang ada kesamaran padanya. Contoh, melaksanakan solat, zakat, puasa, haji, kepada mereka yang mampu melaksanakannya lah untuk Nas haji. yang saya datangkan kat sini adalah nas tentang puasa, iaitu faman syahida minkum syahru falyasum. Yang mana ulama mengistinbatkan hukum ini, hukum wajib berdosa ini, wajib berpuasa adalah dengan lafaz falyasum, yang mana fi'il mudhari' yang disertakan dengan lamun amri. Baiklah, seterusnya ialah sunat. Sunat ialah sesuatu tuntutan daripada seorang mukallaf supaya melakukannya, tetapi tuntutan itu dikatakan juga sesuatu yang tidaklah mesti atau sesuatu yang diberikan pujian kepada pelakunya, tapi yang meninggalkannya tidak dicela. Maksudnya, benda sunat ni bila kita buat dapat pahala, bila kita tak buat tak dapat dosa. Dalil yang saya ambil adalah dari surah Al-Baqarah ayat 283. Di mana ayat ini sebenarnya ayat yang sebelumnya, iaitu apabila berhutang disuruh untuk mencatatkannya, untuk mencatat. Tetapi ayat yang saya sebutkan ini didatangkan bagi tahu kalau kita sudah saling mempercayai orang yang berhutang dan diberi hutang. So kalau tidak catat tu tak apalah, tidak berdosa. Maknanya just kira macam bukannya wajib lah, tapi ia dikira harus. Seterusnya ialah haram iaitu sesuatu yang dituntut meninggalkannya oleh syarak dengan tuntutan yang putus dan mesti. Sebagai contohnya, membunuh manusia bukan secara yang hak. Ini telah dijelaskan melalui firman Allah SWT, surah Al-Isra ayat 33, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq. Dan janganlah kamu bunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, alasan yang ditetapkan oleh syarak lah. Benda haram ni kita tak boleh buat lah. Maksudnya bila kita buat tu dapat dosa.
Na'udzubillah min zalik. Sebagai contoh yang ayat saya datangkan kat sini iaitu ayat wala taqrabuz zina, ayat 32 surah Al-Isra. Ulama mesti buatkan hukum jangan mendekati zina ataupun haram berzina adalah berdasarkan perkataan ataupun lafaz la taqrabuz zina. La taqrabu, jangan mendekati. Yang mana fa'al mudhari' yang disertakan dengan la nafhiyah. Okey, jika disertakan jelaslah di situ maknanya larangan yang kita perlu elakkan, jika melakukannya berdosa. Okay, seterusnya ialah makruh. Baiklah, makruh iaitu sesuatu perbuatan yang dituntut oleh syarak kepada orang yang mukallaf menjauhkan diri dari melakukan perbuatan itu sebagai tuntutan yang tidak mesti ditinggalkan. Okay, contoh seorang yang masuk ke dalam masjid dan duduk sebelum salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Maksudnya apabila seseorang kamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk sehingga sembahyang 2 rakaat. Sebagai contoh, dari yang saya datangkan kat sini adalah berdasarkan surah Al-Maidah ayat 101. Iaitu ayat ini sebenarnya mengisahkan tentang kita ni sebenarnya ayat yang pertamanya datang tidak bolehlah bertanya yang maknanya tidak boleh diterima akal. Tetapi ayat yang kedua didatangkan iaitu ayat yang saya sebutkan ni, Al-Maidah ayat 101, maknanya dikira dimaafkanlah jika dimaafkanlah nak bertanya. Tapi pertanyaan tu biarlah munasabah, biarlah ada maslahat yang betul. So di sini dia makruh je saja jika bertanya dan tidak dikira berdosa. Baiklah, yang terakhir sekali ialah mubah. Mubah ialah sesuatu yang diberi pilihan oleh syarak kepada seseorang mukallaf supaya membuat pilihan sama ada melakukannya ataupun meninggalkannya. Contohnya, sebagai contoh, makan dan minum. Baiklah, asal sesuatu adalah harus atau mubah. Mubah ni harus selama tidak ada larangan atau pengharamannya. Hukumnya ialah tidak ada tidak ada dan tidak ada hukuman seksa ke atas orang yang melakukannya atau meninggalkannya, kecuali di dalam kes jika meninggalkannya akan menyebabkan kebinasaan. Okay, jika di dalam keadaan demikian, wajib dia makan dan haram ditinggalkan makan untuk menjaga nyawa. Contohnya kita dalam hutan, dah tak ada, memang betul-betul dah tak ada makanan dah. Lepas tu ada contoh ada biawak depan kita. Okay, kita boleh makan, mubah, kita boleh makan biawak tu untuk kita meneruskan hidup kita. Nas iaitu surah Al-Maidah ayat ke-5. Iaitu ayat yang bunyi al-yawma uhillakum tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum wa ta'amukum halul lahum. Mana ayat ini adalah surah Al-Maidah ayat yang ke-5, mana ulama mesti buat ke hukum halal ataupun harus untuk memakan makanan yang disembelih orang ahli kitab, dan halal lah untuk memakannya, dan halal untuk mereka makan sembelihan orang mukmin melalui perkataan hillu. Ini perkataan hillu dalam ayat ni lah. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Berdasarkan ayat ini, ulama ayat ini mulanya menyatakan haram untuk makan bangkai, daging dan babi dan daging yang salah cara sembelihannya. Namun jika keadaan darurat, maka perkara itu harus. Perkara itu yang tadi itu akan menjadi harus berdasarkan lafaz faman turra. Apakah itu hukum waqta'i? Hukum waqta'i ini ialah hukum yang meletakkan sebab atau syarat bagi sesuatu untuk mengharuskannya atau melarangnya, dan ia merupakan sebab bagi musafar. Okey, hukum waqta'i ini ada 5 yang mengikut syarak atau 5 yang dipersetujui oleh ulama, iaitu sebab, syarat, mani', sah dan batal. Kita
kita pergi pada sebab. Sebab ialah sifat yang pasti sebagai kaitan kepada adanya hukum. Oleh itu, dengan adanya sifat dan melazimkan adanya hukum, dan dengannya tiadanya sifat itu melazimkan tidak adanya hukum. Seperti contoh dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-85, yang bermaksud, dan sesiapa di antara kamu yang menyaksikan bulan, maka hendaklah ia berpuasa. So sebab ni dia ada 3 aspek. Kita boleh pandang pada 3 aspek, iaitu yang pertama ialah kemampuan mukallaf. Kemampuan mukallaf ni ada 2, iaitu sebab yang mukallaf mampu melakukan dan sebab yang mukallaf tidak mampu melakukan. Mukallaf yang mampu melakukan ni ialah contoh kita pergi bermusafir lebih 2 mahalah, so kita kena solat qasar. Kalau yang tidak mampu melakukan ni, contoh gelincir matahari, kita wajib sebab gelincir matahari merupakan sebab wajib solat zuhur. Aspek yang kedua iaitu daripada keadaan. Yang keadaan ni ialah yang ada 2 juga, iaitu sebab hukum taklifi dengan sebab meletakkan hak milik. Contohnya sebab hukum taklifi ni ialah masuk waktu merupakan solat wajib solat. Lepas tu kalau meletakkan hak milik ni, contohnya kalau kita beli sesuatu daripada si pembeli, so jadinya hak milik si pemberi tu dah hilang, so jadi hak milik si pembeli tadilah. Yang ketiga iaitu munasabah atau tak. Munasabah atau tidak ni dia menggunakan akal, iaitu ada 2, iaitu sebab akal dapat memahami dengan jelas dan akal tidak dapat memahami dengan jelas. Sebab akal dapat memahami dengan jelas adalah orang yang mencuri menyebabkan tangannya dipotong. Kalau sebab yang akal tidak dapat memahami dengan jelas, iaitu masuk waktu menyebabkan wajib solat. Kita pergi kepada yang kedua, iaitu syarat. Syarat ni dia ada 2 sudut. Kita boleh lihat yang sudut pertama ialah syarat dari sudut perkara yang menyempurnakan, iaitu syarat bagi hukum dan syarat bagi sebab. Syarat bagi hukum ni ialah cukup haul, merupakan cukup haul, iaitu contohnya cukup haul merupakan syarat wajib menyempurnakan zakat. Jika tidak cukup haul, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Syarat bagi sebab contohnya seperti penzina yang sudah berkahwin merupakan syarat dan sebab dikenakan hukuman rejam. Lepas tu aspek yang kedua iaitu syarat dari sudut wadi'ah atau sumber, iaitu daripada syarat syar'i dengan syarat jali. Syarat syar'i ini ialah sumber pensyariatannya ialah daripada syarak lah. Contohnya syarat berwuduk untuk solat. Kalau syarat jali ni perkara yang mana mukallaf menjadikan sebagai syarat, iaitu contohnya syarat talak yang dikeluarkan oleh suami terhadap isterinya. Kalau jika ia melakukannya syarat itu, maka jatuhlah talak yang dikehendaki. Kita pergi kepada yang ketiga, iaitu mani' ataupun man'un, iaitu mani' ni ialah penghalang kepada sesuatu hal yang mana kerananya menyebabkan sesuatu hukum itu tidak dapat dilaksanakan. Contohnya haid lah. Haid, kalau kita kena haid, kita tak boleh nak solat, tak boleh nak apa. Mani' ni ada 2 aspek, iaitu yang pertama daripada mani' lil hukmi, iaitu penghalang hukum. Penghalang hukum ini yang maksud seperti sesuatu perkara dengan adanya mengakibatkan tidak terbentuk hukum walaupun terdapat sebab dan cukup syarat. Kalau mani' disebab ni iaitu penghalang sebab, sesuatu perkara dengan adanya mengakibatkan tidak terbentuknya sebab. Yang keempat ialah sah. Sah ni ialah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf dengan cukup syarat dan rukun yang diminta oleh syarak. Batal ni sesuatu perbuatan yang telah dilakukan oleh mukallaf dengan syarat atau rukun yang tidak cukup. Contohnya kita solat tak cukup syarat, contohnya kita tak baca Al-Fatihah, maka ianya tidak masih yang kesan, so dia tidak dapat apa-apa. Al-Hakim. Al-Hakim secara etimologi membawa maksud pembuat, yang menetapkan dan yang memunculkan serta sumber hukum. Adapun yang menetapkan hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menurunkan peraturannya kepada para rasulnya. Al-Hakim secara terminologinya pula ialah persoalan mendasar dan penting dalam usul fiqh, kerana ia berkaitan dengan siapa pembuat sebenarnya dalam syariat Islam dan siapa pula yang memberikan pahala dan dosa. Al-Hakim yang sebenar-benarnya adalah Allah. Dialah pembuat hukum
dan satu-satunya sumber hukum yang diperintahkan kepada seluruh mukallaf. Adapun yang menjadi persoalan adalah siapakah yang menjadi hakim terhadap perbuatan mukallaf sebelum Rasul diutus. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahawa sebelum Rasul diutus, akal manusia itulah yang menjadi hakim. Kerana akal manusia dapat mengetahui baik atau buruknya suatu perbuatan, kerana hakikatnya atau kerana sifatnya. Manakala golongan Al-Asy'ariyah berpendapat bahawa sebelum datangnya syarak, maka tidak diberi suatu hukum perbuatan-perbuatan mukallaf. Titik persoalan antara golongan Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah adalah tentang apakah perbuatan itu menjadi tempat adanya pahala dan seksa, tergantung pada perbuatan. Walaupun syarak belum menerangkannya, al-mahkum fih dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia, atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak. Dalam istilah ulama usul fiqh, yang disebut mahkum fih atau objek hukum adalah perbuatan itu sendiri. Hukum itu berlaku pada perbuatan dan bukan pada zat. Para ahli usul fiqh menetapkan beberapa syarat untuk suatu perbuatan sebagai objek hukum, iaitu yang pertama, perbuatan itu sah dan benar adanya. Yang kedua, perbuatan itu tertentu adanya dan dapat diketahui oleh orang yang akan mengerjakannya. Yang ketiga, perbuatan itu sesuatu yang mungkin dilakukan oleh mukallaf dan berada dalam kemampuannya. Al-mahkum alaih, atau boleh dikenali sebagai subjek hukum atau pelaku hukum, merupakan orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah itu. Dalam istilah usul fiqh, subjek hukum itu disebut mukallaf atau orang-orang yang dibebani hukum, atau al-mahkum alaih, iaitu orang yang kepadanya diperlakukan hukum. Syarat taklif atau subjek hukum ialah ia memahami titah Allah tersebut yang menyatakan bahawa ia terkena tuntutan dari Allah. Kefahaman itu sangat berkaitan dengan akal, kerana akal itu ialah alat untuk mengetahui dan memahami. Akal itu penting. Yang kedua ialah ia telah mampu menerima beban ta'arif. Dan beban hukum yang dalam istilah usul disebut ahlul taklif. Kecakapan menerima taklif adalah kepantasan untuk menerima taklif. Kecakapan adalah kepantasan, sinonim. Kepantasan itu ada dua jenis, iaitu kepantasan untuk dikenai hukum dan kepantasan untuk menjalankan hukum. Jadi bagi penutup, kesimpulannya, hukum taklifi dan hukum wada'i ialah bahagian-bahagian daripada hukum syar'i. Mengenal hukum syar'i adalah tujuan dari ilmu fiqh dan usul fiqh. Penyimpulan hukum hakam syariah dari pelbagai sumbernya yang dipercayai secara syariat tentunya tidak boleh dilakukan sesuai dengan kepentingan sesaat. Akan tetapi, harus dilakukan dengan menerapkan beragam metod dan kaedah tertentu yang harus dipegang oleh seorang mujtahid. Jika seperti itu, maka ijtihad yang dihasilkan boleh diterima dan dia pun dapat menyimpulkan dengan mudah beragam hukum yang sahih.